Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Kepada saudara-saudara yang baru mengikuti channel ini, mohon silakan subscribe. Oke lah tuan-tuan, straight to the point. Pada kali ini, konten saya menyentuh tentang kisah perjuangan seorang wira yang tidak didendang, wira yang terbilang perjuangan beliau, tetapi peliknya tidak ada dalam buku sejarah, yaitu Letnan Muda Imam Marajukin Al-Ahad. Saya mohon izin tuan-tuan, dalam konten kali ini saya membahasakan diri wira terbilang ini sebagai atuk. Kerana jika kita cek susur galur, salah silah, keluarga saya sebenarnya ada bau-bau bacang dengan keluarga atuk. Atuk dilahirkan pada 9 April 1918. Saya lahir 10 April, atuk lahir 9 April di Tapian Bohek, Pulau Mantabuan. Pulau Mantabuan merupakan pulau yang terdiri daripada 4 kampung, iaitu Mantabuan Tapian Bohek, tempat lahir atuk, Mantabuan Lakit, tempat lahir ayah dan atuk saya, Benaran dan Tambunan. Jadi tuan-tuan, walaupun atuk lahir di Tapian Bohek, tapi atuk menjadikan seluruh Pulau Mantabuan sebagai lapangan permainan beliau. Jadi dalam konten kali ini, kita bukan membahas tentang seorang yang telah pergi, seorang yang telah gugur sebagai bunga bangsa. Sebaiknya kita sedekahkan Al-Fatihah, tapi dalam konten kali ini tujuan saya ada 2. Pertama, untuk mengkaji kenapa wira yang terbilang dan skala besar perjuangan seperti ini tidak didendang atau tidak diletakkan namanya dalam sebaris dengan perwira-perwira perjuang kemerdekaan yang lain. Yang kedua, supaya kita, bangsa Bajau Suluk, tetap sedar bahawa kita juga sebaris hebatnya dalam perjuangan kemerdekaan negara kita. Kerana kita membekalkan tokoh-tokoh serta pejuang-pejuang yang tidak kurang hebatnya. Secara biodata saya rasa itu kita tidak perlu bahaskan. Mungkin tuan-tuan boleh cek di mana-mana, di Wikipedia atau di sumber-sumber lain, di media sosial. Tapi tuan-tuan, saya ingin nyatakan betapa besarnya skala perjuangan atuk semasa Perang Jepun dahulu. Kerana peranan atuk sebenarnya berlaku semasa Perang Jepun. Peranan beliau sebenarnya sama besar dengan peranan Bung Tomo di Surabaya semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Sama besar dengan perjuangan Jenderal Jamin Ginting di Sumatera pada Perang Indonesia dahulu. Atau mungkin lebih besar kerana skop perjuangan beliau daerahnya cukup luas. Dari bahagian pantai timur Sabah, utara Kalimantan sampai ke pulau-pulau selatan Filipina, sampai ke Leyte di bahagian Visayan. Jadi daripada cakupan kawasan lebih luas, kawasan diperjuangkan oleh atuk. Atuk juga berjuang bersama gerila Kinabalu yang dipimpin oleh Dr. Albert Kwok. Jadi nampakkan tuan-tuan. Jadi yang peliknya, 2 buah negara daripada 3 tadi, 2 buah negara di mana atuk berjuang tidak mengiktiraf. Bukan tidak mengiktiraf, tapi tidak memperbesar-besarkan cerita ini. Negara Indonesia ada menyebut dalam tawarikh sejarah mereka tentang peranan atuk. Tapi di Malaysia kurang. Di Filipina ditolak. Alasan Filipina kita sedia maklumlah tuan-tuan. Polisi negara Filipina mereka tidak mau menonjolkan pejuang-pejuang Muslim atau Islam sebaris dengan pejuang-pejuang lain dalam kemerdekaan negara mereka. Mereka tidak akan menulis sama sekali tuan-tuan. Mereka akan nafikan, tapi ini hakikatnya. Sedangkan di Malaysia alasannya ada 2. Pertama, kononnya atuk berjuang untuk tentera Amerika. Jadi mungkin pihak British mentwist cerita di situ. Kedua, tidak ada bukti kononnya menyatakan bahawa atuk seorang warga negara Malaysia. Ini salah satu tomahan yang saya ingat kurang baguslah. Dan saya akan sangkal. Jadi tuan-tuan, mari saya jelaskan kenapa sebenarnya atuk merupakan wira negara. Saya anggap wira negara. Tanggapan bahawa atuk berjuang untuk tentera Amerika itu salah. Kerana menurut cerita-cerita yang saya peroleh ini bukan saya cek di ensiklopedia atau Wikipedia saja tuan-tuan, tapi ini merupakan cerita daripada kasiitan saya. Kasiitan maksudnya para pakcik-pakcik saya serta atuk-atuk saya yang menceritakan, dan apabila saya cek tarikh-tarikhnya, tanggal-tanggalnya, tally. Sama. Jadi mereka tidak menipu, ensiklopedia juga tidak menipu. Menurut mereka, sebenarnya fakta yang sebenar adalah tentera Amerika datang ke Tapian Bohek untuk memujuk atuk untuk menyertai mereka dengan tawaran sebagai seorang sarjan dengan nombor 209264 kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah nanti kita boleh rujuk balik. Jadi beliau dipujuk. Kenapa tentera Amerika sampai memujuk?
Nah, tentera Amerika pada masa itu sebenarnya di peringkat awal perang Amerika kalah. Jenderal MacArthur berundur. Jadi mereka mau mendapatkan seorang jenderal atau seorang kepala perang dari kalangan warga tempatan. Cek. Orang yang paling sesuai adalah Atuk. Kenapa? Pertama, karena salah sila beliau. Atuk berketurunan Bajau Suluk. Ya. Ayah Atuk, Said Wahidun ataupun Imam Ahad, adalah seorang tokoh agama yang berasal dari Yaman. Dan ibunya berasal daripada suku Bajau Sekubung, suku ibu saya. Okey, tapi tidak tahu dari Sekubung mana. Mungkin dari Bukut Sekubung atau dari Sekubung Dioman. Jadi, itu daripada sebelah ayah. Sedangkan daripada sebelah ibu, nama ibu kepada Atuk adalah Limu Chun. Atau nama Cinanya Lim Moh Chun. Seorang Cina Look daripada Sekubung. Tapi Atuk juga daripada sebelah ibu kepada ibunya merupakan seorang Suluk. Jadi nampak ada 3 campuran bangsa di situ. Bajau, Suluk dan Cina. Jadi nampak tuan-tuan, kita ni dengan bangsa Cina sebenarnya sudah lama ini macam. Jadi di Sabah baru-baru ni apabila warisan ini macam sama DAP, itu orang cakap macam balik bayan lah. Macam mengembalikan era lama. Jadi pihak Amerika nampak bahawa beliau boleh mewakili semua kaum yang ada di situ. Pertama. Kedua, kewarakan beliau, ketokohan beliau dalam bidang agama. Beliau mendapat nama imam bukan free-free. Tapi disebabkan beliau seorang pemuda yang cukup warak. Seorang yang cukup mementingkan agama. Ketiga, keberanian dan kepakaran beliau dalam taktik-taktik peperangan. Beliau mengetahui selok-belok pulau-pulau yang ada di Filipina, apatah lagi berperang di bakau-bakau di daerah pantai timur Sabah. Jadi kepakaran ini yang diperlukan oleh tentera Amerika. Itulah sebabnya mengapa Atuk cepat naik kepada pangkat Lieutenant tentera Amerika. Jadi ini sesuatu yang janggal, tuan-tuan. Di negara kita sendiri di mana Atuk menumpahkan darahnya, tidak ditulis dengan megah sejarah perjuangan tersebut. Tapi peliknya, tentera terbesar di dunia, ketumbukan tentera paling agung di dunia pada masa ini, iaitu tentera Amerika Syarikat, tahu tentang sejarah ini. Malah apabila Presiden Lyndon B. Johnson menghantar pelatun-pelatun Amerika ke sebelah selatan Vietnam pada semasa perang Vietnam, cerita mengenai Atuk diceritakan oleh jenderal-jenderal Amerika pada masa itu atas arahan Presiden sendiri untuk menaikkan semangat mereka, untuk menyatakan kepada mereka bahawa tentera Amerika juga kononnya dulu pandai juga berperang di bakau. Itu contohnya. Jadi tuan-tuan, sekarang masanya untuk kita buka hal yang sebenar. Pada tahun 1951, Atuk telah memilih untuk tinggal di Semporna Sabah dan menjadi warga Sabah. Bukan warga Malaysia, kerana Malaysia belum tertubuh pada masa itu. Sabah pula, walaupun sebelum perang di bawah Standard Chartered Company, selepas perang telah menjadi naungan British secara tidak langsung. Jadi Atuk memilih untuk menjadi warga Sabah. Sebab itulah di dalam naskah Navy SEAL, British Air Force punya Navy SEAL dengan dia punya tentera udara, terdapat cerita mengenai Atuk. Jadi tuan-tuan, kepada kita bangsa Bajau Suluk, tidak perlulah kita merayu kepada pihak arkib ke tolong tulis tentang Atuk. Kami tidak payah. Kalau mereka tidak mau menghargai dengan cara itu, tidak masalah. Yang penting kita. Pesan saya kepada saudara-saudara saya daripada suku Bajau Suluk, ingatlah akan 3 perkara. Pertama, berpegang teguh kita kepada agama kita. Kedua, kita cintai budaya dan bahasa kita. Pegangan kita, amalan kita, cara kita makan, cara kita beradab, semua. Yang ketiga, ingatlah betapa besarnya sumbangan tokoh-tokoh kita. Bukan untuk berbangga dan sombong, tapi agar kita tahu bahawa kita juga pernah sebaris dengan suku-suku lain dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Siapakah mereka? Tidak asing lagi, seperti Datuk Paduka Mat Saleh, Imam Marajuddin Al-Ahad, Atuk kita, dan juga kepada Mbok Ali yang berjuang di Pandasan. Jadi tuan-tuan, sekarang masanya untuk kita menyedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah memperjuangkan perjuangan yang tidak putus-putus dan perjuangan yang sangat ikhlas dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan ya. Jadi penjelasan saya yang terakhir sebelum saya menutup konten ini adalah tentang tanggapan bahawa Atuk berjuang untuk tentera Amerika tidak benar. Buktinya tadi saya sudah nyatakan bahawa Amerika yang datang memuju. Kenapa Atuk mau berjuang pada masa itu? Kerana di depan mata Atuk telah berlaku kezaliman yang dilakukan oleh tentera Jepun.
tentera Jepun sudah mula memperkosa, sudah mula merampas tanah, sudah mula menjalankan taktik-taktik peperangan bumi hangus mereka. Jadi Atuk tidak dapat menerima kezaliman tersebut. Pertama. Kedua, perjuangan Atuk bukan untuk tentera Amerika saja, tapi walaupun pada masa itu sempadan negara Malaysia belum wujud, Atuk telah berjuang bersama Dr. Albert Kwok untuk memperjuangkan penindasan yang berlaku di bumi Sabah. Dan beliau berjuang di hampir semua daerah yang ada di negeri Sabah, termasuk Kota Kinabalu. Jadi kepada saudara-saudara saya, terutama keturunan Arab yang ada di Suang Parai sekarang, ayo kita sedekahkan Al-Fatihah seperti tadi, dan kita berbanggalah setiap kali kita menyambut hari kelahiran Atuk atau hari perginya Atuk menghembuskan nafas terakhir pada hari Christmas setiap tahun. Atuk meninggal dunia pada 25 Desember ya. Oke, 1971 atau 72. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.